Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada ustaz untuk menyediakan video PDPR Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 5, yang mana pada kali ini ustaz akan bincangkan tentang ayat hukum tingkatan 5 bab 1 hingga bab 4, khas tajuk istinbat hukum semata-mata. Sebab pelajar ramai yang kehilangan markah ketika menjawab tajuk ataupun soalan istinbat hukum ini. Baiklah, mari kita lihat tajuk yang pertama, menjauhi riba. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sehingga ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, ila akhir ayat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah saki baki riba. Anak-anak yang dikasihi sekalian, saya cuma ingin membincangkan istinbat hukum. Istinbat hukum, ulama mengistinbat hukum menjauhi riba ini berdasarkan ayat ini bagaimana? Okey. Mari kita lihat, kita mesti menjawab ataupun menyebut 4 langkah bagi istinbat hukumnya. Dalam peperiksaan, apa yang saya perhatikan setakat ini, soalan jelaskan bagaimana ulama mengistinbat hukum, markahnya 4. Oleh yang demikian, kita mesti memahami cara menjawabnya supaya kita tidak kehilangan keempat markah tersebut. Okey. Dalam ayat ini, ulama mengistinbat hukum berdasarkan lafaz zaru. Berdasarkan lafaz zaru, satu markah. Zaru ialah fi'il amar yang menunjukkan perintah meninggalkan riba dan harta. Okey, baru kita dapat 2. Setiap perintah adalah wajib, dan yang keempat, oleh itu wajib membersihkan harta daripada sebarang unsur yang mengandungi riba. Barulah kita layak mendapat 4 markah penuh. Okey, baiklah. Ayat hukum bab yang kedua ialah pengurusan harta anak yatim, surah An-Nisa ayat 5 hingga 6 ya. Okay, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ila akhir ayat, hingga akhir ayatnya, ayat 5 sehingga ayat 6. Okey, apa yang saya nak bincangkan ialah mengenai istinbat hukum ayat ini. Bagaimanakah ulama mengistinbat hukum tentang ayat ini? Okey, ulama mengistinbat hukum ayat di atas berdasarkan lafaz wala tu'tu. Kena sebut ya, wala tu'tu, satu markah. Wala tu'tu ni ialah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahiyah. La nahiyah yang menunjukkan larangan pasti. 2 markah. Okey, sebut lafaz, sebut fi'il apa. Okey, fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahiyah, 2 markah. Yang ketiga, setiap larangan pasti adalah haram. Okey, larangan. Ayat ini masuk la nahiyah, larangan. Okey, yang keempat, oleh itu haram menyerahkan harta anak yatim sehingga dipastikan kecerdikan mereka dalam menguruskan harta. Okey, barulah kita boleh memperolehi 4 markah. Okey, ambil lafaz, terangkan lafaz, huraikan lagi dan simpulkan jadi 4 markah. Seterusnya bab yang ketiga, ayat hukum mempertahankan agama dan negara. Surah Al-Hajj ayat 39 hingga 41, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lillazina yuqatiluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, ila akhir ayat. Okey.
Bagaimanakah ulama mengistinbat hukum daripada ayat ini? Okey, kita tengok ya. Yang pertama sekali kita tengok lafaz. Okey. Ulama mengistinbat hukum ayat di atas berdasarkan lafaz uzina. Diizinkan, uzina. Kena sebut lafaz. Kalau salah sebut lafaznya, maka salah dah jawapan kita, hilang satu markah. Okey, uzina. Uzina ni apa dia? Uzina ini ialah fi'il madhi yang lil majhul, madhi lil majhul, yang memberi maksud diizinkan berperang. Madhi lil majhul. Kita sebut dia, sebut lafaznya fi'il apa maksud dia? Madhi lil majhul yang memberi maksud diizinkan berperang. Keizinan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan hukum harus. 3 markah, dan tutup dengan oleh itu dibenarkan berperang dengan orang kafir jika umat Islam dizalimi. Uzina lillazina yuqatilu, tadi uzina, diizinkan. Barulah kita dapat 4 markah. Tajuk keempat ayat hukum tingkatan 5 ialah nasab anak angkat. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, ila akhir ayat. Tengok ya, ayat ini ulang kaji semula ayat ini. Ud'uuhum. Jadi cara istinbat hukum ulama ialah yang pertama sekali berdasarkan lafaz ud'uuhum, panggillah mereka. Okey, lafaz kena buat satu. Lafaz tadi fi'il apa? Lafaz ini merupakan ud'uhum, fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan. Sebut lafaz fi'il amar yang menunjukkan perintah suruhan, 2 markah. Yang ketiga, perintah suruhan membawa hukum wajib. Bila suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya menjadi wajib. 3 markah. Dan yang keempat, simpulkan keseluruhan isi kita tadi. Oleh itu, anak angkat wajib dinasabkan kepada bapa kandung, dan menasabkan kepada bapa angkat hukumnya adalah dilarang. Okey, jadi kena ingat anak-anak yang dikasihi sekalian, istinbat hukum 4 markah. Kena ingat, takkan nak dapat senang-senang je 4 markah dengan menjawab lafaz kaza wa kaza wa kaza. Lafaz ini saja, tanpa kita menghuraikan 4 step, tanpa kita ikut 4 langkah yang ini. Sebut lafaz, fi'il apa, keterangan dia dan kesimpulan dia, barulah kita dapat 4 markah. Jadi alhamdulillah, semoga kita berjaya mengingati keempat-empat istinbat hukum bagi tajuk tingkatan 5 ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Ustaz supaya kita boleh berkongsi berkongsi antara satu sama lain dalam video-video yang akan Ustaz sediakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.